Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita sambung sesi yang kedua, muka surat 315. Betul? 315. Pasal apa muka surat 315? Ini mengikut pada Sairus Salikin juzuk yang pertama. Sairus Salikin dia ada 4 juzuk. 4 juzuk. Jadi dia sama macam Ihya Ulumuddin, 4 juzuk. Dan hari itu kita pernah baca kitab Syama'il Rasulullah, kan? Syama'il Rasulullah tu pada juzuk yang kedua, bab ke-10. Jadi dia ada 4 juzuk. Satu juzuk 10 bab. Maknanya ada 40 bab. Jadi Syama'il Rasulullah pada bab yang ke-10 juzuk yang kedua. Ini bab yang kelima, juzuk yang pertama. Baik. Jadi ini ikut pada juzuk yang pertama, muka surat 315. Kalau ada yang ada kitab Sairus Salikin yang tebal itu, yang bawa yang tu pun tak apa. Biasanya di masjid-masjid kalau bacaan kitab tu ada pakcik-pakcik yang bawa kitab yang tebal itu. Baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazara Allahu ila khalqihi, wa idza nazara ila 'abdin lam yu'adzibhu abadan. Walillahi 'azza wa jalla fi kulli yawmin alfu 'atiqin minan nar." Terus. Artinya, dan apabila ada permulaan malam daripada bulan Ramadan, itu maka melihat Allah Ta'ala kepada makhluknya. Dan apabila melihat ia kepada seorang hambanya itu, nescaya tiada menyiksa ia dengan dia selama-lamanya. Jadi kita nak Allah tengok kita, Allah pandang kita, maksudnya pandang kita dengan pandangan rahmah. Kita nak yang tu. Dan kalau Allah tengok dia, Allah bagi rahmat pada dia, Allah takkan seksa dia buat selama-lamanya. Baik, dan adalah bagi Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan itu 1000 pemerdekaan daripada api neraka. 1000 kemerdekaan. Jadi Allah membebaskan 1000 orang daripada api neraka. Yang kita dah bahas dah tadi. Terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman min Ramadan illa zuwija zawjatan min al-huri 'ain fi khaymatin min durratin mujawwafatin mimma na'ata Allah 'azza wa jalla, hurun maqsuratun fil khiyam, 'ala kulli imra'atin minhunna 70 hullatan laysa minha hullatun 'ala lawnin ukhra. وتعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون على لون آخر وتعطى 70 سريرا من ياقوتة موشحة بالدر على كل سرير 70 فراشا وعلى كل فراش أريكة ولكل امرأة 70,000 وصيفة لحاجتها و70,000 وصيفة أخرى مع كل وصيفة صحيفة من ذهب فيها لون من الطعام يجد لآخر لقمة فيها لذة يجد لآخر لقمة فيها لذة لآخر لقمة فيها لذة لم يجد لأوله ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوتة حمراء هذا لكل يوم من رمضان سوى ما يعمل من الحسنة. Artinya tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan itu melainkan diberi akan dia itu isteri daripada bidadari di dalam khemah
daripada mutiara yang barokah, iaitu daripada yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Baik, khemah yang terbuat dari mutiara yang dilubang di tengah dia. Maknanya mutiara tu besar. Macam mana tu kita tak bayang lah. Diamond ni, mutiara ni besar tu pun kalau berteori pun berapa nilai dia. Juta tu, besar tu. Ini macam khemah besar dan ada lubang di tengah mutiara tu. Kemudian kita duduk dalam apa tu lubang tadi tu yang terbuat daripada mutiara. Macam mana tu? Allahu a'lam. Nanti kita rasa insya-Allah. Baik, terus Hurun maqsuratun fil khiyam, maksudnya beberapa bidadari yang tersimpan, yakni tersembunyi di dalam beberapa kemah, dan adalah di atas tiap-tiap perempuan daripada bidadari itu 70 pakaian daripada emas dan perak. Daripada emas dan perak bidadari. Dan kita solat tarawih kan apa ni? Wa bihurin na'inim mutazawwijin. Jadi kita kalau laki-laki waktu tu kita amin lah. Kalau perempuan tak payah. Dia pernah kahwin bidadari. Untuk berkahwin dengan bidadari kita pun amin. Perempuan janganlah. Sebab apa? Sebab tak ada kaitan doa untuk bidadari inilah dengan mereka. Itu perempuan. Dan perempuan disebutkan dalam syurga, kenikmatan mereka dalam syurga tu dia lain pula. Mereka lebih kepada yang indah-indah, pakaian indah, pinggan mangkuk yang indah. Kita kalau makan, pinggan tu pinggan plastik pun tak apa. Yang penting dalam dia sedap. Berapa semua sedap mak tu. Pinggan plastik pun tak apa. Perempuan tak. Lapanya pinggan ni, tanya dia tengok, hang makan pinggan ke apa? Perempuan dia tengok pinggan dulu. Betul? Ini pinggan. Jadi dia pergi Langkawi tu, beli pinggan kat apa? Smile Group tu. Beli pinggan. Balik tu nak lepas custom tu dia baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, baca syahatil wujuh. Dia tiup dekat custom tu. Tak mau kenal punya. Sebab apa? Memang minat macam tu. Itu perempuan. Perempuan dengan lelaki dia beza. Kita lelaki contoh, kita pergi ke pasar raya nak cari satu barang. Kita nak cari macam charger atau apa contoh kan. Kita nak cari barang. Kita akan pergi cari tempat tu saja. Cari charger tu saja. Kalau perempuan dia kata nak pergi cari buah. Tu banyak. Nak cari buah anggur. Banyak anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, tembikai semua. Satu troli dia beli. Itu perempuan. Itu uniknya perempuan. Dan memang itu dia saling menyempurnakan. Lelaki dan perempuan saling menyempurnakan. Sebab kita fikir mudah. Kita masak Maggi, kita akan tunggu sampai air tu mendidih. Kita tunggu. Perempuan tak. Masak Maggi dia rebus air tu, sementara rebus air tu dia pibuh baju dalam mesin basuh. Sambil goreng telur pula. Tapi itu boleh. Kita tak. Kita tunggu sampai air tu mendidih. Kita duk kira buih dah naik 1, naik 2. Itu lagi. Kita lagi. Beza dengan perempuan. Perempuan tak macam tu. Itu. Dan Nabi Adam AS dalam syurga, Nabi Adam AS seorang-seorang cemui. Bosan dalam syurga seorang-seorang. Macam mana dengan orang yang boleh kata dekat orang yang buat tahlil, buat maulid Nabi itu sebagai ahli neraka. Mereka tak tahu kalau mereka masuk syurga seorang, mereka cemui ke. Sebab itu kita nak kita dan kawan-kawan kita, kaum muslimin, semuanya masuk syurga. Sebab apa? Kita nak sama-sama, ramai-ramai dengan kawan-kawan. Masuk seorang buat apa? Main bola tu seronok, main futsal tu seronok. Tapi main seorang tengok. Dia sepak, sekali dia pergi keeper pula. Tadi sahih gila ni. Jadi kita doa untuk semua. Antara syarat doa nak dikabulkan, doa untuk semua. Jadi tu apa ni? Terutamanya bulan puasa. Dan nikmat syurga yang paling besar bukanlah bidadari, bukan minum arak. Mentang-mentang dalam dunia haram minum arak, dan di syurga nanti kita boleh minum arak dan tidak memabukkan dan lebih lezat, lebih sedap daripada arak dunia.
Tapi bukan yang tu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah an-nazaru ila wajhillahil karim bila kaifin walan hisar. Melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa bagaimana dan tanpa batasan. Macam mana Ustaz Allah tu? Tak ada macam mana. Cuba. Okey. Payah nak terima. Kita bahas. Dalam badan kita, setiap kita ni ada roh tak? Ada. Yakin? Yakin lah. Tak ada roh, tak ada sini ya. Jadi kita yakin semua kita ada roh, ada nyawa. Kita yakin. Cuba cerita roh tu macam mana? Itu baru roh. Roh tu makhluk Allah, ciptaan Allah. Macam mana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada macam mana. Macam mana? Tak ada. Ada sahabat tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, Tuan pernah tengok Allah? Ya, aku pernah tengok. Cuba ceritakan pada aku, macam mana Allah tu? Kata Nabi, aku tengok dan aku ingat, dalam ingatanku aku ingat. Tapi aku tak mampu nak gambarkan macam mana. Kalau aku gambarkan, Allah macam ni. Maknanya Allah sama dengan makhluk. Lalu tak mampu. Bagi kita jangan fikir pasal Allah macam mana. Nanti dalam syurga, ahli syurga tu nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan nanti dalam syurga nanti semua manusia dikembalikan seperti rupa Nabi Adam. Tinggi 90 kaki, lebar 7 kaki. Bukan gemuk. Ada orang gemuk sampai 2 sofa tu dia seorang. Bukan gemuk. Memang macam tu, tinggi macam Nabi Adam AS. Dan seorang ahli syurga makan seekor unta. Seekor unta, apa tak tahu? Seekor unta. Tu. Saya kalau kau sidah tak laku bagus ni. Masuk studio tak main dah beliau. Jadi kita makan seekor unta. Ahli syurga makan. Baik, terus. Dan lainnya yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain, dan memberi Allah baginya akan 70 warna bau-bauan yang tiada daripadanya itu warna atas warna yang lain. Baik, 70 macam wangi-wangian yang Allah bagi. Wangi-wangian ni apa ni? Nabi SAW tak pernah menolak minyak wangi apa semua. Dan wangian misik daripada syurga. Dan kita pun pakai minyak wangi, nak pergi sembahyang semua pakai minyak wangi, beli minyak wangi yang mahal itulah, sebotol 100 ke apa. Beli minyak wangi, malaikat subuh pakai depan tu, naik tangga hilang boh. RM10 dapat 3. Dia besar botol kicap RM10. Tu dia ni beli minyak tu besar ni 200. Tu Ustaz mahal sangat. Memang padan dengan kualiti dah. Berjam-jam wangi tu terasa lagi. Itu baru di dunia. Macam mana di akhirat nanti. Jadi kita tengok segala nikmat yang kita dapat dalam dunia ni mengingatkan kita pada akhirat. Apa saja. Makan sedap. Kita bayang, ya Allah, nikmat ini ya Allah, aku rindu pada syurga ya Allah. Nikmat lebih besar daripada ini. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ketika mana bersama dengan isteri sekalipun, kenikmatan bersama dengan isteri mengingatkan kita pada kenikmatan syurga nanti. Itu dikiaskan macam tu. Baik. Macam itulah ada orang, dia kata apa, ada seorang ulama tanya macam mana dia nak menghindar daripada maksiat. Ulama tu kata, mudah saja. Setiap kali saya nak buat maksiat, saya akan ambil peti api itu, saya akan panaskan dekat dengan apa ni, badan dia tu, dekat dengan jari dia tu, dia panaskan. Terasa panas, baru dia akan tanamkan dalam diri dia, ni baru api dunia. Macam mana dengan api akhirat nanti. Tu dia buat macam tu. Ni di kita macam tu lah. Nak buat maksiat, ingat, takat mana kita boleh tahan dengan api dunia. Api dunia kita tak mampu dah. Api akhirat macam mana? Baru-baru ni saya kitab Safinatun Najah tu saya selesai edisi pertama, selesai habis. Saya cetak kali yang kedua, 2000 naskah, dia bagi 2080. Rupanya silap. Saya cetak dalam, saya Jawi, dalam bentuk tulisan Jawi.
apa ni, rosak semua. Tulisan Jawi dah lari. Kita pun habaq lah dekat mereka. Mereka kata kami akan buat balik. Buat balik, mailah 2,000 juga. Mai letak rumah. Hak yang rosak ni, kita tulisan ada kalimah lafaz Allah, nama Nabi Muhammad. Mana kita boleh buat ikut dah? Kita bakar. Suruh balik lah daripada rumah saya tu, abang aku suruh balik pergi sampai ke kampung. Balik. Mak saya ada anak-anak angkat, mereka tu yang bakar petang-petang. Bakar setiap hari 3 box. 3 box, satu box tu dalam 30 buah kitab bakar. Dekat dalam apa tu, macam kong tu lah. Faham kong? Orang Penang faham kong? Apa sini? Perigi kosong tu. Satu tu bubuh bakar. Sehari 3 box tu maknanya 90 bakar. Saya try pergi tengok sekali depa bakar. Budak-budak kan syok main pi kan. Syok main pi. Saya pergi tengok. Saya pergi dekat tu, dia panas dah. Baru yang tu bukan pergi bahang dah tu. Bahang dah tambah sekarang musim panas. Sekarang tinggal sikit lagi lah, dalam 12 box lagi kot. 12 kotak. 12 apa tu, 12 apa tu, 12 bungkus tu kan. 12 tu. Bayangkan. Itu api dunia. Api dunia yang dah dicuci berulang-ulang kali dibandingkan dengan api akhirat. Macam mana kita mampu kita tahan dengan api dunia? Tak mampu, jangan buat maksiat. Ada orang tanya dekat seorang alim ulama, boleh tak saya nak buat maksiat? Alim tu kata, waliullah ni boleh. Seronok dia. Tapi ada syarat, kata alim ulama ni. Apa dia? Kau nak buat maksiat, kau cari tempat yang Allah tak tahu. Mana dia, bila nak buat? Pakai tak buat? Pakai tak buat? Dan ingat, para pelajar, antum kan ada sehari berapa hafazan kan? Target dia ada berapa? Kalau antum tak tunaikan hafazan tu, antum telah khianat pada ayah ibu antum. Khianat pada ayah ibu antum. Antum bayangkan nanti anak antum akan buat benda yang sama. Tak mungkin Ustaz, anak saya confirm baik punya. Belum tentu. Dulu mak kamu pun kata macam tu juga. Tak percaya tengok. Hak tidur waktu kuliah. Dan dia angkat kepala. Hak tidur. Ingat. Tidur waktu kuliah, nanti di hujung kamu jadi guru, kamu jadi bos ke apa, kamu cakap depan orang, ada orang akan tidur. Allah akan tak macam tu. Kamu hormat pada orang tua. Kita contoh antum umur berapa sekarang, dalam contohlah kita ambil lah 15 tahun. 15 tahun antum hormat pada orang yang umur 75 tahun. Maka Allah akan panjangkan umur antum sampai tua juga, dan nanti Allah akan hantar seorang pemuda yang akan hormat pada antum. Dalam kitab Sayyidus Salikin ada disebut. Dia macam tu. Kehidupan dia macam tu. Saya pernah jadi dalam satu muktamar Abim. Saya jadi pengurusi majlis. Saya pun selesai semua ni, saya bagi ucapan peresmian. Dia pun cakap, sebelum dia mula-mula mukadimah, lepas tu dia kata, kakak-kakak yang belakang tu saya nak nasihat sikit lah. Ni saya nak cakap ni, saya nak cakap sat saja, sekejap je. Orang KL, sekejap je. Dia kata begitu. Kita dengar je, sekejap je, tak apalah. Dia cakap sat ada nak cakap, tolong yang belakang-belakang tu yang duk sembang kakak-kakak tu perhati saya. Sekejap je. Dalam hati saya kata, tadi waktu saya cakap, hak yang buat ucapan resmi ni, doktor ni, dia main handset. Lepas tu waktu saya cakap, waktu dia cakap, dia nak minta orang perhati. Dah agak-agak orang nak perhati je. Dia kata sejam dia bercakap. Sesat. Tu boleh kita balas bubuh. Kamu nanya, tu. Sejam dia bercakap. Lepas tu dia nak orang selama sejam tu fokus apa yang dia cakap. Saya pengurusi, saya cakap. Pengurusi mana boleh cakap lama. Kan orang bagi saya pun terima kasih ni, kita persilakan pula ini untuk jadi tu ya. Tu pun dia main set. Macam mana dia nak orang perhati dia cakap. Dia macam tu ya.
Hidup macam tu. Kita buat baik, Allah bagi baik. Kita buat jahat, Allah bagi jahat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tu Allah. Kalau manusia kita buat 99 baik kita buat, satu jahat kita buat, hak dia ingat hak mana? Hak satu tu dia tak ingat ada hak lain. Dia nak pergi mana kita tolong semua. Dia buat jahat satu. Kita buat jahat kat dia satu lah. Dia ingat hak tu. Dia ingat hak tu. Itu manusia. Tapi Allah takkan lepas baik pasti Allah bagi balas. Walaupun kecil. Jahat Allah akan balas juga walaupun sikit. Sebab tu kalau nak buat jahat, lebih mudah buat jahat dengan Allah daripada dengan manusia. Untuk taubat dah, bukan saya suruh buat. Dia kata Ustaz ni kata lebih mudah. Tu dia. Hak ni kamu bertanya-tanya ni. Baik, maksud dia mudah taubat yang mana? Mudah taubat dengan Allah daripada dengan manusia. Manusia kita kena pergi jumpa dia sampai minta dia maafkan kita. Bukan senang. Bukan senang. Payah. Kalau kita pernah makan harta orang haram, payah. Selagi dia tak kata aku halalkan, masih lagi haram. Hati-hati. Baik, ada lama ni kita tak habis ni. Okey, baik, terus. Dan memberi Allah baginya 70 peratas, yakni katil daripada manikam yang merah yang dipermata dengan mutiara. Baik, 70 katil yang dihias dengan mutiara. Macam mana kita bayang tu? Kita tak terbayang. Tak terbayang. Ada orang terakhir masuk syurga. Dia ni kira orang terakhir dikeluarkan daripada neraka, dicuci semua, kemudian nak dimasukkan ke dalam syurga. Dia masuk-masuk, dia tengok pintu syurga. Malaikat suruh masuk, dia berdiri depan pintu syurga tu lama. Dia tak percaya. Kata tu untuk dia. Dia berdiri lama. Malaikat kata masuk. Sebab apa? Kalau dia masuk, pintu syurga akan ditutup. Tak ada dah orang yang boleh masuk dan yang boleh keluar. Tak ada dah. Dia orang paling terakhir punya masuk. Dia masuk. Dia tengok penuh semua. Penuh semua dalam dalam syurga ni. Dia keluar balik. Wahai Tuhanku, penuh semua dah. Saya nak duduk mana wahai Tuhanku? Kata Allah, engkau pernah tak dalam dunia tu dulu engkau bercita-cita, berharap ada rumah macam mana ke apa semua? Dia kata ada. Cuba engkau bayangkan kalau kita orang Malaysia tanya-tanya macam tu, istana negara. Tu lah. Dia sebutlah macam mana dia berbayang. Kata Allah, aku akan bagi macam yang kau nak tu, aku akan gandakan 7 kali ganda. Dia kata, atahza'u bi wa antal malik. Wahai Tuhanku, engkau bermain-main denganku kah mentang-mentang kau raja wahai Tuhanku? Sampai macam tu. Dia punya tahap bodoh dia tu. Sampai tak tahu apa. Memang tak tahu apa. Dia cuma katanya beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Yang tu lah Allah bagi dia syurga. Tapi kena celup banyak, lama lah kena celup tu. Lepas tu dia pun kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, betul aku akan bagi. Allah akan bagi. Tu orang yang terakhir masuk syurga. Kira dia paling rendah lah. Makam dia tu paling rendah, kedudukan paling rendah. Dapat macam tu. Macam mana dengan Nabi Muhammad? Macam mana dengan wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, Imam Malik? Macam mana? Lagi hebat. Tentulah, pastilah yang tu. Baik, ini nikmat dalam syurga. Baik, terus. Dan di atas tiap-tiap peratas itu 70 hamparan, dan di atas tiap-tiap hamparan itu beberapa bantal yang amat baik, yang indah-indah. Baik, terus. Dan bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu 70,000 pengasuh yang berkhidmat bagi hajat tiap-tiap perempuan itu. Jadi perempuan ahli syurga ada 70,000 pengasuh. Jadi 70,000 pengasuh duduk jaga dia. Nak mandi apa? Mandi guna air apa? Mandi guna air bunga ke apa ke? Tu macam tu. Siapa tahu Cleopatra? Kenal tak? Cleopatra ni dia legenda Mesir lah, kecantikan Mesir. Dia zaman-zaman Julius Caesar apa semua tu, Spartacus apa semua tu, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu dikatakan Cleopatra ni mandi
dengan air bunga tu bermacam-macam jenis. Maka dia pernah mandi dengan darah anak darah sebab nak mengekalkan kecantikan dia. Macam tu. Tu baru raja dunia, ratu dunia. Macam mana dengan apa? Akhirat nanti, dalam syurga nanti. 70,000 pengasuh yang berkhidmat untuk dia. Ada kisah. Dulu ada Raja Yazdajir, Raja Yazdajir dua. Dia ada gelaran dia. Firaun tu raja. Firaun berapa? Firaun yang keberapa? Hak paling famous tu Firaun yang lawan Nabi Musa tu lah. Ni Yazdajir dua. Dia raja Parsi, dikalahkan oleh sahabat Nabi. Dia lari daripada istana dia, bawa 1,000 penyanyi. 1,000 penyanyi dan 1,000 tukang masak. 1,000 penyanyi, 1,000 tukang masak, pembantu pun semua dia bawa. Dia lari daripada istana dia. Sambil lari tu dia teriak, dia menangis. Macam mana lah aku nak makan? 1,000 tukang masak, fikir macam mana nak makan. Macam tu. Kita tak terfikir lah, sebab kita tukang masak seorang pun boleh masak untuk ramai. Ini 1,000 tukang masak untuk dia. Bahkan dikatakan dia punya mahkota tu, kalau dia letak atas kepala dia tu, kena tegak, ada tali yang akan ikat sampai atas. Kalau dia sengit sikit, patah tengkok dia. Beratnya mahkota tu. Raja Yazdajir. Masya Allah. Jadi ini para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada penyanyi 1,000, tukang masak 1,000, masih lagi fikir aku nak makan apa. Pelik betul ya. Kita mudah. Jadi saya tertarik dengan kalam Gus Baha. Gus Baha cerita ayah beliau, K. Haji Nur Salim, kalau datang tengok pelajar-pelajar, santri-santri tu tengah melawak tu, ayah dia akan pergi kena jalan lain balik rumah. Tak mau kacau. Kalau pergi kan di Indonesia kan, tok guru tu kalau tengah melawak tu nampak tok guru berdiri pacak, hormat kan. Orang tanya, pasal apa? Kata dia, pelajar-pelajar tu duit bukan ada pun, makan tempe toko tu lah, tapi mereka boleh melawak, boleh gelak-gelak tu nikmat yang besar. Macam contoh antum, tak ada duit bukan ada pun, ada ada RM1 pun semua. Hak ada sekarang kalau hak dalam poket kita, hak mak ayah tu sorok kacau lah. Duit kamu sendiri, tapi kamu boleh ketawa, tidur pun boleh mengeroh, siap tidur tu. Itu nikmat yang besar. Tengah mengaji leno, itu Masya Allah, nikmat yang besar. Itu biasa. Orang kata tidur waktu mengaji, tidur waktu wirid, tidur waktu tasmih, itu biasa. Yang luar biasa, yang ajaib tu yang macam mana? Tidur waktu tengah tengok konsert Blackpink. Oh, waktu tidur Lisa duk joget. BTS pun duk menyanyi, boleh tidur. Allah, itu hebat. Kalau saya jumpa, kita pergi berguru dengan dia ni. Macam contoh orang tidur waktu tengah tulis, itu biasa. Tidur tengah topik itu biasa. Yang luar biasa, tidur waktu kira duit. Waktu kira duit boleh tidur tu, saya jadikan saya muridmu. Saya akan cakap kat dia. Ada sini. Tak ada lagi. Baik, bahan malam tadi. Baik. Dan angka 70,000 ni menunjukkan kepada banyak. Dia angka sakti. Dia menunjukkan pada banyak. Bukan mesti 7 betul. Lebih. Dia menunjukkan pada banyak. 70,000 bukan mesti 70,000, boleh jadi lebih. Menunjukkan kepada tufidul kathrah, berfaedah banyak. Lebih daripada tu pun boleh. Atau Allah berkehendak, Allah nak bagi pada siapa pun, terserah Allah. Tak berkurang langsung. Disebutkan dalam hadis, law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, kalaulah nilai dunia itu sama dengan sayap nyamuk duk terbang tu, sama dengan sayap dia, nilai dunia di sisi Allah, maka Allah takkan bagi orang kafir minum air walau seteguk pun.
Tapi dunia ni tak bermakna apa-apa di sisi Allah. Sebab tu kita jangan kejar dunia, kita kejar Allah. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat sana nanti. Tujuan kita bukan dunia. Tapi nak hidup kena kerja. Bukan dunia, tak mau dunia lah, saya doa lah bagi. Itu passion. Tu kumpulan satu tu. Baik, terus. Dan ada pula baginya 70,000 pengasuh perempuan yang lain berkhidmat akan hajatnya. Dan adalah disertai tiap-tiap satu daripada perempuan itu hidangan daripada emas, di dalamnya beberapa warna daripada makanan yang didapat pada akhir tiap-tiap sesuatu daripada makanan itu akan lezat yang tiada didapat pada seumpama yang pada permulaannya itu. Jadi makanan yang dia makan, suap yang pertama dengan suap yang terakhir beza. Dia makan pagi dengan makan petang rasa lain-lain. Lagi sedap makanan yang kedua ni. Talam emas, pinggan emas, camca emas. Tahu camca? Sudu. Sudu. Lagi sebut lebih lagi tak tahu pula bahasa Kedah. Ni bahasa Kedah ni dia memang, orang Kedah ni memang cerdik. Orang Kedah ni dia cerdik. Dulu ada wali Allah dia naik atas Gunung Jerai. Dia cerita kan, dia naik atas Gunung Jerai. Cerita lah, dia tengok Kedah tu macam bentuk mangkuk tu. Bukan orang Kedah mangkuk, apa baik-baik sikit tu. Dia tengok macam bentuk mangkuk tu. Terus dia kata Qadah. Mungkin di situ maksud dia Qadah tu apa? Mangkuk, di situlah tempat alim ulama. Tu pondok paling banyak di mana? Di Kedah, bukan di Penang, Kedah. Tu Kedah. Hebat orang Kedah ni. Baik. Jadi, dan setiap hidangan ada kelazatan tersendiri. Kita dalam dunia, kita tak boleh haram makan pakai pinggan, mangkuk, haram. Camca, cawan, gelas, haram. Tak boleh. Tapi kalau kita pakai contoh terbuat daripada kristal ataupun daripada diamond, ada gelas tapi dihias dengan diamond, harga dia lebih mahal daripada emas. Kalau contohlah gelas cawan mah tu mungkin nilai dia contohlah 500,000 contoh. Maka gelas diamond tadi nilai dia contohlah 5 juta. Apa hukum pakai gelas daripada emas tadi? Haram. Pakai gelas daripada diamond tadi boleh, harus. Walaupun nilai dia lebih mahal daripada emas. Sebab apa? Sebab warna emas ni semua orang kenal. Kan? Warna emas semua orang kenal. Orang fakir miskin semua kenal. Kaya ke miskin ke, semua kenal warna emas. Tapi kalau diamond ni hanya orang yang kenal saja yang tahu. Hanya yang kenal saja yang tahu. Kalau warna emas, jangan. Warna emas pun banyak ulama bertikai. Warna yang kalau cat saja tu, itu tak ada masalah lagi. Tapi kalau disalut, gelas bisa macam ni, cuma dibalut dengan emas, tu banyak ulama kata haram. Faham ni apa Irfan? Faham tak? Okey, ingat man ana. Boleh man ana kan? Ma'asalama. Lupa habis. Lama tak dia lupa. InsyaAllah lepas ni kita akan buat selalu, insyaAllah. Baik. Terus dan memberi Allah Ta'ala akan suaminya akan seumpama yang demikian itu, padahal ia duduk atas peratas daripada manikam yang merah. Peratas tu katil. Tadi terjemah dah tadi apa awal tadi tu. Dalam dunia kita tak boleh makan pinggan, mangkuk, emas tu apa talam, semua tak boleh, botol emas apa semua tak boleh. Tapi di akhirat nanti kita boleh. Kalau nak tengok kita ni, aku larang apa ikut tak? Ikut. Dulu Nabi sempat pakai cincin daripada emas. Kemudian Nabi naik atas mimbar, Nabi buang, la albasuhu abadan, aku tak akan pakai lagi buat selama-lamanya. Nabi buang, tak pakai dah. Sahabat pun tengok, sahabat buang. Perempuan cincin emas, laki-laki cincin perak. Jangan cincin besi, cincin perak.
apa tu, stainless steel ke apa, besi yang tak karat tu. Tapi yang tu tetap. Yang sunnah dia cincin perak. Cincin perak, pakai cincin perak. Itu sunnah Nabi. Cincin perak apa semua ada. Batu tu belilah batu ni sikit, batu akik Yaman ke apa ke, beli yang tu, pakai, insyaAllah. Tu niat ikut sunnah Nabi. Lagi apa antara empat ni ya. Dan pada waktu bersamaan kita pakai dua cincin saja. Contoh satu sini, cukup. Jangan pakai 1, 2, 3, 4, 4 pun. Jangan. Ada sampai buh 5, tu ada kan. Buh 5. Jangan. Perempuan tak ada masalah. Perempuan pakai pilah ibu jari kaki pun tak apa. Dia tak apa. Laki-laki jangan. Pelik orang tengok. Baik, perempuan dia special lagi. Terus inilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang puasa itu dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadan itu, iaitu lain daripada balasan yang diberikan baginya dengan amal yang diperbuatnya di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan Ramadan itu daripada kebajikan. Ini balasan puasa saja. Tak masuk lagi contoh apa bulan puasa tu dia khatam Quran. Contoh bulan puasa tu dia tahajud. Contoh bulan puasa tu dia banyak zikir, tasbih apa semua tu. Belum lagi yang tu. Ni baru balasan puasa saja. Allah bagi macam ni dah. Macam mana dengan yang lain-lain tu? Lagilah. Tambah-tambah dengan lain apa semua. Siapa yang buat ibadah sunnah dalam bulan Ramadan, macam ibadah fardu luar bulan Ramadan, tu lagi berganda-ganda pahala dia. Yang ni yang sebut tadi tu, itu balasan untuk puasa orang tu saja. Belum yang lain. Balasan yang lain ada pula. Baik, terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa fi riwayatin man qama." Artinya barang siapa puasa Ramadan dan mendirikan akan dia mengerjakan solat tarawih pada malamnya kerana percaya dengan dia. Maksudnya kerana beriman dengan Allah, beriman kepada Allah. Baik, terus. Dan kerana menuntut pahala nescaya diampuni Allah Ta'ala baginya akan yang telah terdahulu daripada dosanya itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Artinya adalah bagi orang yang puasa itu dua kesukaan. Pertama, suka pada ketika berbuka puasa itu. Kedua, suka pada ketika berdapat dengan Tuhannya. Baik, orang puasa ni dia ada dua perkara yang paling dia seronok, paling tidak. Yang pertama, suka waktu dia buka puasa. Kita rasa seronok, alhamdulillah, selesai dah kewajipan puasa hari ni ya Allah. Sebab tutup bilai tu dia kena tengok betul-betul. Tengok jam ni, masuk dah. Tengok jam di handset dah, masuk dah. Tengok jam di dinding, masuk dah. Baru dia azan. Ni tak main tengok jam dia dah lah cepat 5 minit. Lapang punya pasal dia lupa cepat tu. Pergi azan awal 5 minit. Kena kotor semua. Sekampung tu kena kotor. Hati-hati untuk bila. Sebab tu ada seorang habaib di Talib. Beliau kalau masuk dah maghrib, beliau akan tunggu 5 minit. 7.30 masuk misalkan. Beliau tunggu 7.35 baru beliau makan. Tunggu 5 minit je pun. Allah, push rank tak ada nak push masuk lah 5 minit. Nak tunggu line punya pasal duk tekan tau. Ataupun duk main ulang. Ulang Warzone. Dah tu yang ulang apa kuih besar tu. Duk main tu. Bulan puasa, tunggu buka puasa. Orang tunggu buka puasa baca doa, Allah macam mana doa dah? Tak puasa lagi ni. Sekali kita jumpa doa dia tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwun karim. Doa yang tu. Wirid ke apa ke baca Quran ke, dia duduk main ulang tu. Ulang-ulang tu azan. Tunggu Ustaz Ahmed kata 5 minit lagi. Jadi kita isi dengan perkara yang berfaedah, jangan yang sia-sia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, suka ketika dia akan berjumpa dengan Allah. Maksudnya dia akan menjadi ahli syurga. Dan kalau ditanya orang,
makanan yang paling sedap tu apa? Makanan yang paling sedap. Abang Gul, yang paling sedap apa? Si Arab. Apa dia? Makanan yang paling sedap, makanan yang kita makan orang tolong bayar. Itu sedap. Itu memang sedap. Itu secara melawak lah. Tapi kalau yang betul macam mana? Kata Syekh Fahmi Zamzam, sepengalaman beliau, yang paling sedap adalah berbuka puasa, makan rutab, minum air Zamzam di depan Kaabah, tengok Kaabah, ataupun di Masjid Nabawi, tengok kubah hijau. Kubah hijau Masjid Nabi itu. Tu kata beliau yang paling sedap. Pasal apa? Sebab waktu tu semua deria kita ni diisi dengan perkara-perkara yang nikmat. Contoh, telinga kita dengar suara azan yang sedap, yang merdu. Kemudian mata kita tengok Kaabah, tengok kubah hijau Nabi. Tengok yang tu, yang indah-indah. Tak tengok dah perempuan-perempuan yang bergentayangan, tak tengok. Cuba buka puasa kat Aman Central. Oh, banyak. Sebab tu kalau bulan puasa jangan duk pergi lah. Kacau habis bulan puasa. Jadi mata kita tu tak terjaga tengok aurat perempuan. Tapi kalau di depan Kaabah, tengok Kaabah tu pun pahala. Kemudian apa lagi? Mulut kita makan kurma yang manis dengan berpadu dengan air Zamzam yang rasa dia macam nak agak-agak masin sikit. Oh, sedap. Kemudian apa lagi? Hidung kita mencium bau gaharu yang dibakar, bukhur tu yang dibakar. Baik, tu semua tu deria kita, mata kita tengok ni, telinga dengar, mulut apa semua di depan Masjidil Haram, di depan Kaabah ataupun di Madinah, melihat di Masjid Nabawi, melihat kubah hijau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Syekh Fahmi Zamzam sepengalaman beliau. Baik, terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kulli syai'in babun wa babun ibadati shamu. Artinya adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ibadah itu puasa. Baik. Maksudnya pintu ibadah tu puasa macam mana? Dengan berpuasa maka akan terbuka pintu-pintu ibadah yang lain. Sebab puasalah kita jadi bayar zakat fitrah. Sebab puasalah kita jadi gemar bersedekah. Paling tidak ni pesan, setiap hari dalam bulan puasa bangun tidur lepas subuh tu sedekah RM1 paling tidak. Ustaz, tak ada RM1, 5 kupang. Tahu 5 kupang? 50 sen. Orang Penang 50 sen abang tu. 5 kupang orang Kedah panggil. 5 kupang tu. Buh. Ustaz, kami tak boleh keluar Ustaz, nak pergi bagi dekat siapa? Buh dulu, niat. Ini sedekah subuh aku. Buh dalam tabung apa kan? Nanti akhir bulan Ramadan, nanti hari terakhir kita bagi pada orang fakir miskin. Niat macam tu. Setiap selama 30 hari 30 ataupun 29 hari. Takut-takut raya terkejut macam tahun lepas. Terkejut Nabi orang. Buat terkejut tu sebenarnya seronok. Jadi bulan puasa lah waktu kita. Kalau bulan puasa kita malah nak buat sedekah macam tu, luar bulan puasa lagi malah. Bulan puasa. Baik. Sila Abang Gus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Semangat kata darbuka. Darbuka pula. Darbuka pelan. Pelan. Kata hadrah. Macam nak pecah hadrah tu Ustaz. Baik, kita sambung sikit lagi. Kita bagi habislah bab ni, nanti kita masuk pada bab tentang perkara yang wajib. Kita bagi habis ni sikit. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Artinya tidur orang yang puasa itu jadi ibadah. Ni
Tidur orang puasa jadi ibadah. Ini jangan difahami songsang, jangan difahami tersilap. Aduh, dia ingat hadis ni banyak yang ingat. Dalil ni banyak ingat. Balik rumah tidur. Naumus shaimi ibadatun. Rawahu Dailami. Sebut. Jadi maksud dia apa? Tidur saja dah dinilai ibadah oleh Allah. Apalagi kalau kita betul-betul buat ibadah. Tidur saja tu berpahala. Macam mana kalau kita bangun sembahyang sunat duha 4 rakaat, bulan puasa kita tambah bagi jadi 8. Kemudian lepas tu kita baca doa lepas solat duha. Kemudian kita baca Al-Quran 1 juzuk. Bulan puasa tu lagilah dinilai pahala dibandingkan tidur. Tidur ni kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ada golongan-golongan yang tidur dia lebih baik daripada dia jaga. Ada tidur lagi okey. Iaitu orang kalau dia bangun dia kacau orang lain. Dia tak pergi mengaji, dia kacau orang pergi mengaji. Dia ibarat kata kalau perumpamaan dia tu macam kala jengking. Kalau jengking, ular yang berbisa, ada macam tu. Mengganggu orang lain yang buat baik. Tidur lagi elok dia. Tu tidur lagi elok. Ustaz saya nak ambil je macam golongan hatu. Lah, sia-sia umur kita. Ada satu dialog saya pernah sembang dengan orang yang berkhidmat PA Al-Fadhil Ustaz Mu'ti. Bincang atok jadual Ustaz Mu'ti. Dia kata saya tanyalah Ustaz Mu'ti hari apa yang kosong. Dia kata Ustaz Mu'ti ni dulu ada kami bincang dengan beliau untuk ada satu hari yang kosong. Bagi beliau nak jalan dengan isteri, dengan anak-anak macam tu lah, santai. Orang panggil apa? Healing. Tu dia nak healing apa tu kan. Jadi santai-santai lah, nak jalan-jalan lah dengan isteri. Baik. Jadi kami dah habang lah kat Ustaz ambil sehari dalam seminggu waktu untuk Ustaz rehat apa semua. Ustaz Muti kata apa? Nak rehat nanti ya, tunggu masuk dalam kubur nanti rehat apa-apa. Tu dia deep gila. Deep sungguh. Kena tu 10-0 kena. Kalah Liverpool dengan MU 7-0 kalah. Boleh. Tu macam tu. Jadi dia macam apa, orang-orang yang soleh macam tu cara fikir dia. Imam Ahmad bin Hanbal macam tu. Kaki kita ini, badan kita ini hanya berehat. Kita ini hanya berehat apabila kaki kita dah berada di dalam syurga, dah langkah masuk syurga, rehat apa-apa. Selain tu tak rehat lagi. Nak tidur dalam kubur, tidur apa-apa. Kita bayangkan, tengok apa orang-orang yang umur mereka berapa sangat. Contohlah kita ambil orang umur yang paling panjang. Antara orang yang umur terpanjang adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Umur beliau 200 tahun. Ada yang kata bukan 200, 350 tahun umur Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Jadi kita bayang Sayyidina Salman Al-Farisi umur 350 tahun, kita ambil yang tu. Tapi dari beliau sampai sekarang ni 1000 tahun lebih dah. Maknanya beliau rehat di dalam kubur itu lebih lama daripada hidup beliau di atas permukaan bumi. Yang tu 350 tahun. Macam mana orang yang hidup 50 tahun? Hidup 50 tahun. Meninggal, contoh dia meninggal tahun 2010. Sekarang 2023 dah, 13 tahun dah dia rehat. Sikit lagi nak sama dengan umur dia tu. 2110, 100 tahun dah dia rehat dalam kubur. Kalau kita nak rehat betul-betul dalam kubur, nak tidur dalam kubur. Kita soalan kalau imtihan orang tak abang kan soalan apa kan nak masuk. Tapi ada soalan yang dah dibagi tahu dah. Cuma banyak orang tak boleh jawab. Soalan apa tu? Soalan nanti dalam kubur nanti. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa pedoman kamu? Tu ramai orang tak boleh jawab. Padahal itu orang panggil soalan bocor. Boleh buat tour, dia buat tour masuk dalam kubur boleh. Buat tour tulis. Kan besok orang buat tour tulis kat sini kan. Kertas ke apa orang boleh tahu Ustaz tahu, bukan Ustaz pernah buat. Ustaz tak pernah buat, sorry tidak ada penipuan dalam hidup saya. Tu. Tidak ada dusta dalam hidup saya, tak ada dusta.
Aku begini adanya. Tu cakap kat perempuan macam tu, cair. Tak usah duk bahas. Ingat, orang menuntut ilmu agama, fitnah utama perempuan. Fitnah utama perempuan. Hati-hati. Bukan harta. Harta kita biasa hidup susah. Harta tak ada masalah. Perempuan habis terbang sepan-sepan. Orang kalau diletakkan, saya ingat pesan Syekh Nazrul, kalau seorang diletakkan dalam bilik dia dengan harta. Contoh bilik itu ada harta 10 juta, letak dia boleh jaga harta tu. Letak 24 jam dia boleh jaga. Letak dia dalam bilik dengan seorang perempuan, jangan buat pasal jam kepala. Jangan. Tu. Kita boleh melawan fitnah harta, tapi fitnah perempuan itu besar. Untuk ilmu agama yang paling besar, fitnah perempuan paling besar. Kahwin ke tak kahwin, tak kahwin dia buat cara tak kahwin, kahwin dia buat cara kahwin. Itu pengalaman saya memang tahu. Kahwin dah tahu macam abang Gus tak tahu lagi, dia tak kahwin lagi, memilih. Baik, terus dan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, nawmu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa 'amaluhu mudha'afun. Ini kita tengok kelebihan orang yang berpuasa. Artinya tidur orang yang puasa itu jadi ibadah, dan diamnya itu jadi tasbih, dan doanya itu mustajab, dan amalnya itu berganda-ganda. Baik, tidur orang yang berpuasa jadi ibadah, maka banyaklah beribadah, bukan banyaklah tidur. Tidur orang puasa itu ibadah, so kita banyakkan tidur. Tak betul. Tidur orang puasa itu ibadah, kalau kita banyakkan ibadah. Tidur saja ibadah, macam mana dengan ibadah yang sebenarnya? Diam jadi tasbih. Kita duduk diam, dihitung pahala tasbih orang yang berpuasa. Apalagi kalau kita betul-betul bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira dalam 1 minit 60 saat, berapa tasbih yang kita boleh ucapkan? Subhanallah, 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 subhanallah. Panjang sangat Ustaz, sebut Allah, 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 Allah. Seminit kita boleh banyak mana? Rasa 100 pun boleh apa? Tapi kita buat. Hak tu Ustaz. Hak tu tu. Doa orang yang berpuasa ni mustajab sampai dia berbuka. Kemudian dan amalnya berlipat ganda. Amal dia dilipat gandakan sampai 700 kali ganda, bahkan lebih. Terpulang pada Allah, terserah Allah. Baik, terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufilat asyayatin wa nada munadi ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarr uqsur." Artinya, apabila masuk ke Ramadan itu, maka dibukakan segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka, dan dirantai segala syaitan dan menyeru oleh pemanggil, "Hai orang yang berkehendak berbuat kebajikan, marilah kamu. Hai orang yang berkehendak berbuat kejahatan, berhentilah kamu." Ni. Jadi orang yang buat baik diseru, buat kejahatan marilah buat buat baik, marilah berbuat kebaikan. Yang buat kejahatan, wahai orang yang berbuat kejahatan, yang suka buat jahat, berhenti. Ini macam saya sebut, budak-budak pun tahu. Bulan puasa tak boleh murung. Habis itu luar bulan puasa murung tak? Boleh murung tak? Tak boleh juga. Cuma dia beringat. Dalam bulan puasa dia lebih beringat. Kita tengok pula macam mana kalau orang tu kurang ajar dalam bulan Ramadan, dia buat maksiat dalam bulan Ramadan, macam mana? Terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati lam yujazu ma qamu syahr Ramadan." Faqala rajulun, "Ya Nabi Allah, ma khizyuhum?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man intahaka fihi muharraman aw 'amila sayyi'atan aw shariba khamran aw zina lam yaqbal أو زنى لم يقبل منه رمضان ولعنه الله وملائكته في السماوات إلى مثله من الحول فإن مات فيما بين وبين رمضان فليس له عند الله حسنة."
Artinya bahawasanya beberapa orang daripada umatku tiada diberi pahala ibadah yang didirikan akan dia oleh mereka itu di dalam bulan Ramadan. Baik, maksudnya kata Nabi, ada di kalangan umatku tak dapat pahala ibadah yang mereka buat dalam bulan Ramadan. Ibadah mereka buat tapi tak dapat pahala. Macam mana tu? Terus? Maka sembah seorang laki-laki, ya Nabi Allah, apa kehinaan mereka itu di dalam bulan Ramadan itu? Maksudnya apa yang mereka buat tu sampai macam tu sekali? Terus? Maka sabda Nabi SAW, barang siapa membuka yakni melanggar di dalam Ramadan akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau ia berbuat amal kejahatan, atau ia minum arak, atau ia berbuat zina, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya akan Ramadan itu, dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya yang ada di dalam 7 petala langit akan dia hingga kepada seumpama Ramadan daripada tahun yang lagi akan datang itu. Baik. Jadi orang siapa kata Nabi yang melanggar atau buat benda yang diharamkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, seumpama dia minum arak, dia berzina, apa lagi? Segala ni lah, bunuh orang ke apa semua, maka Allah tak terima daripada dia bulan Ramadan tu, puasa Ramadan tu, amal ibadah Ramadan yang dia buat tu. Dan Allah laknat, dan malaikat yang ada dekat 7 petala langit, 7 petala langit semua tu, semua melaknat dia. Sampailah datang bulan Ramadan yang akan datang, terus dilaknat. Maknanya sepanjang tahun tu dilaknat. Baik, terus maka jika ia mati di antara Ramadan itu dan antara Ramadan yang datang itu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala kebajikan. Baik, ni kita tengok betapa besarnya siksaan. Sebab apa? Dia mencemarkan bulan Ramadan dengan maksiat yang dia buat. Bulan Ramadan tu bulan yang perlu dihormati, wajib kita hormat bulan Ramadan. Dia buat naya, pergi buat maksiat dalam bulan puasa. Jangan. Ada kisah mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahawa amal ibadah dalam bulan Ramadan digandakan. Tak apa, yang tidur tu biasa, tidur dalam mengaji tu biasa. Tidur dalam mengaji tu biasa. Saya husnuzan mungkin dia tengah mimpi Masjidil Haram kot. Tak apa, itu biasa. Yang tak biasa tengah kat stadium bola tidur, hak tu pelik. Tambah pula Kedah lawan Penang, Kedah menang kan. Lagi tidur tu. Baik. Terus sekejap. Kemudian mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas, amal ibadah digandakan dalam bulan Ramadan. Amal ibadah kan digandakan pahala dia. Begitu juga kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau dia buat dosa juga digandakan dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia kurang ajar. Bulan Ramadan orang lain banyak buat amal ibadah, dia ni dah lah amal ibadah tak buat, maksiat pula dia buat. Ni nayang semua, jahat semua. Contoh juga macam apa? Solat di Masjidil Haram dapat pahala 100,000 kali ganda berbanding solat di masjid macam kita, masjid karya kita apa semua, banding dengan Masjidil Haram 100 kali ganda. Begitu juga menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau dia berbohong di Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram tu dia bohong, dusta, maka digandakan dosa dusta. Pahala digandakan, dosa pun digandakan. Sebab apa? Dia kurang ajar. Dalam Masjidil Haram pun hang berani bohong. Jadi kita ni bulan Ramadan ini diibaratkan macam keuntungan orang yang berniaga, ada kecil ada besar. Rugi ada kecil ada besar. Macam orang berniaga kan kadang-kadang untung ni. Ada hari dia untung apa? Banyak. Ada hari dia untung sikit. Bulan Ramadan macam tu. Keuntungan kita ni. Kita nak bulan Ramadan ni betul-betul kita untung. Baik, terus. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna syaitana la yajri min bani Adam majrad dami fadayyiqu majariyahu bil ju'i
Artinya bahawasanya syaitan itu lalu ia daripada anak Adam itu pada tempat lalu darah, maka kamu picitkan, yakni sempitkan akan tempat lalunya itu dengan lapar, yakni dengan puasa. Jadi syaitan tu dia lalu dekat tempat darah kita. Cara kita nak bagi sempit tempat lalu syaitan ni adalah dengan lapar. Lapar tu macam mana? Dengan puasa. Kita ni nak merasai juga rasa jadi orang susah, orang miskin yang tak ada makan. Nak rasa juga bulan puasa. Kalau dah hak kaya tak pernah ada rasa lapar. Kalau tak kerana bulan Ramadan, mana ada depa nak puasa, ada depa nak puasa. Payah nak puasa. Tapi sebab bulan Ramadan depa puasa. Baik, terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Dawini qur'ana bil jannah." Qalat, "Bimadza ya Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Bil ju'i." Artinya, kekali olehmu atas sesuatu yang membukakan pintu syurga. Maka kata Sayyidatina Aisyah, "Dengan apa sesuatu yang membukakan akan dia ya Rasulullah?" Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dengan lapar," yakni membanyakkan puasa. Dan lagi, baik, kekali olehmu, maksud dia kekali olehmu dengan mengetuk pintu syurga melalui rasa lapar. Nak ketuk pintu syurga antaranya rasa lapar. Banyak orang miskin yang masuk syurga. Banyaknya orang miskin. Baik, contoh mudah. Yang paling banyak bersedekah orang miskin ke orang kaya? Orang miskin. Di ma'had dirham, ma'had saya khidmat, yang paling mudah bayar yuran tiap-tiap bulan orang hak kerja kampung-kampung tu, hak yang kerja kereta pintu tutup sendiri tu, hak tu yang lambat Ustaz ni. Sungguh, bukan nak kata kat sana, kat daerah. Dia main-main, "Ustaz, tak apa Ustaz, nanti pun." Dia ada 3 orang anak. "Tak apa Ustaz, 3 orang anak, sebulan 300 dirham. Duk asrama. Saya nanti tahun depan saya bayar semua Ustaz 10 bulan." Orang kampung tiap-tiap bulan main bayar. Sebab apa? Sebab apa orang kampung boleh buat macam tu? Orang yang hidup biasa. Sebab dia tahu rasa susah. Tapi orang kaya, Allah 300 pun. Tu Allah tu tak bayar terus. Ingat. Macam mana kita nak mudah kalau kita menyusahkan orang lain? Kita susahkan urusan orang, urusan kita Allah akan susahkan. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada kesusahan orang beriman di dalam dunia, maka di hari kiamat nanti Allah akan bebaskan satu kesusahan akhirat daripada dia. Kita tolong orang dalam dunia, akhirat nanti Allah tolong kita. Kita buat jahat dekat orang dalam dunia, na'udzubillah, di akhirat nanti pun sama. Bahkan diceritakan maha adilnya Allah. Kambing dalam dunia ni yang besar ditanduk kambing kecil. Kemudian nanti hari kiamat nanti Allah akan ubah kambing yang kecil jadi besar, hak besar tu jadi kecil, tanduk balik. Lepas tu akan inilah, mana ada kambing nak kena masuk syurga neraka, mana ada. Tu maha adilnya Allah. Sampai macam tu. Tambah manusia, lagilah. Baik, sekian. InsyaAllah kita dah 9.30 dah. Nanti kita sambung esok. Kita dah tadi qasidah tengah-tengah. Dan lagi akan datang fadilat lapar itu insyaAllah pada bab bicara muhlikat. Itu nanti. Bab muhlikat itu bab lain pula lah, tak ada dalam kitab ni. Ada dalam kitab bab bicara yang lain pula lah. Dalam kitab Sayyidus Salikin tu ada. Nanti kita masuk pada perkara yang wajib dan perkara yang sunnah esok insya-Allah. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratil Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.